Assalamualaikum. Selamat petang. Okey. Seperti biasa, Kak Izzah hari ini nak buat ataupun nak bagi info tentang Kak Izzah nak ajar macam mana kita nak tengok tangan kita, masalah tangan kita. Okey. Sebenarnya diagnos melalui tapak tangan ni Kak Izzah belajar daripada Ustaz dan juga Cikgu Kak Izzah pada tahun start pada tahun 2015. Start daripada 2015 lah hingga sekarang, alhamdulillah. So hari ni Kak Izzah daripada Izzah Mauliha Setiawan nak share atau nak cerita sikit tentang nak diagnos melalui tapak tangan ni. Asalnya daripada bangsa Yunani. Bangsa Yunani zaman dulu-dulu menggunakan kaedah tengok masalah kita melalui tapak tangan. Okey. Saraf tapak tangan kita boleh tengok 3 hingga 5% peringkat awal penyakit kita dapat kesan. Kita tahu boleh dapat tahu tentang kelemahan organ. Dan tersimpan 1000 rahsia yang orang lain tak tahu, tapi kalau orang yang dah belajar dia tahu. Tersimpan 1000 rahsia kelemahan ataupun 1000 rahsia kesihatan kita melalui tapak tangan. So hari ni kita nak ambil tu secara ringkasnya, di mana kita nak tahu yang kita ni ada masalah angin dalam badan. Angin dalam badan ke, angin urat ke, angin macam itulah. Yang kedua, Kak Izzah nak beritahu macam mana kita nak tahu kita ada masalah kolesterol. Kita nak kena tahu. So anda yang mengikuti live Kak Izzah ni, tolong like, tolong share dan beritahu kawan-kawan kalau ada masalah macam ni, kena bertindak sekarang. Okey, bertindak untuk peringkat awal kita merawat sebelum keadaan bertambah teruk. Sekejap ya, Kak Izzah apa betulkan sat. Okey. Macam mana kita nak tahu kita ada masalah angin? Sorry. Macam mana kita nak tahu masalah kolesterol dalam badan kita? So, kita boleh tengok tapak tangan kita. Kalau ada tanda merah-merah seperti bintik-bintik, itu bintik-bintik merah-merah tau. So, maknanya itu kolesterol. Jadi kat tapak tangan kita sini, okey, ada bintik-bintik, maknanya itu ada masalah kolesterol. Kolesterol dia ada dua lah, tinggi dan rendah. Dan kita boleh tengok juga tapak tangan kita ni pucat ke tak. Kalau pucat tu ada masalah kurang darah. Kalau masalah kuning adalah masalah pada hati. Jadi kita boleh tahu. Okey. Tapak tangan warna merah yang jelas itu menandakan kita ada kolesterol panas ataupun kolesterol tinggi. Kalau tapak tangan kita pucat, kita boleh nampak ataupun kita boleh tahu masalah kurang darah. Dan masalah kuning melibatkan masalah pada hati. Okey. Itu lebih kurang sedikit info lah ya. Yang kedua, jika ada masalah angin, macam nak tengok. Okey, jika ada masalah angin, kita boleh nampak tumpuk-tumpuk putih-putih je, tumpuk-tumpuk tu putih-putih. Kat sini Kak Izzah tak boleh nak tunjuk gambar macam mana ada banyak angin tumpuk-tumpuk putih tu. Tapi kalau kita tengok tangan kita boleh perasan ada tumpuk-tumpuk tak putih-putih. Itu menandakan kita ada angin. Kan? Angin. Kenapa ada angin? Puncanya apa? Puncanya kita akan cepat marah, beremosi, darah keluar lebih banyak ataupun kental. Kita kata apa, darah pekat, macam tu. Okey, itu simptom lah lebih kurang ya. Lagi satu, orang yang masak angin ni dia suka suara dia garang ataupun tinggi. Itu pun salah satu juga ya. Cepat naik darah lah. Orang kata orang berangin ni orang cepat naik darah. Okey, punca apa? Punca dia kemungkinan satu, masalah usus. Ramai yang tidak tahu masalah usus akan menyebabkan masalah berangin ataupun kita banyak angin dalam badan. Kedua, kita suka makan selang-seli dengan air. Makan sekejap kita minum air, makan sekejap kita minum air. Okey, itu pun punca juga. Nombor 3, kita suka bercakap
ketika makan. Suka bercakap ketika makan tu, orang tua-tua dulu tak galakkan kita makan bercakap lebih. Maksudnya makan, jangan ada bercakap-cakap. Sebenarnya ada sebab kenapa orang tua-tua dulu tak bagi kita bercakap waktu makan. Okey. Yang keempat apa? Mungkin kita pernah buat pembedahan. Mungkin pembedahan kita tak pasti sama ada pembedahan usus ke, pembedahan gastrik ataupun pembedahan empedu ke, kita tak pasti. Itu bergantung pada seseorang. Yang kelima, disebabkan pemakanan kita. Kita makan benda apa? Benda macam-macam. Ada orang kata makan ni tak boleh angin. Contohnya ada orang kata makan durian angin. Macam tu. Pisang abu angin. Ada orang kata makan sayur ni angin. Ada. Itu pun salah satu sebabkan pemakanan juga. Okey. So kita tahu bila kita berangin kita kena rawat. Angin pun ada tiga peringkat angin. Okey. Kalau kita tengok tapak tangan kita bintik-bintik itu, maknanya kita ada masalah angin. Ada tiga. Angin ada tiga. Angin segar satu, angin darah satu, angin sendi. So bila kita tahu keadaan kita ni ada angin, kita kena pasti juga angin apa. Contohnya angin segar. Angin segar ni sebab kembung, nafas kita pendek, kita cepat penat, kan? Benda-benda macam itulah. Kita akan menyucuk ulu hati. Maksudnya cucuk-cucuk je ulu hati kita, rasa macam tekat, nyilu-nyilu. Itu faham tak? Lepas tu kita akan rasa kerak sedawa. Bila kita makan sikit pun cepat kenyang. Itu angin segar kita panggil. So angin segar ni dia akan mengganggu kita. Kadang-kadang kalau orang datang kedai Kak Izzah ni, Kak Izzah selalu diagnose dia orang, diagnose dekat bahagian-bahagian tertentu. Bila Kak Izzah tekan saja, maksudnya Kak Izzah tahu dia ada masalah angin, kemungkinan dia ada masalah angin gastrik. Alhamdulillah, bila Kak Izzah buat macam tu, baru dia tahu, dia kata memang saya ada gastrik pun. Barulah dia mengaku dia ada angin gastrik. Kadang-kadang dia tak tahu sebab angin tu. Okey. Yang angin apa lagi? Angin darah. Angin darah ni selalu mengganggu emosi kita. Kita mengganggu emosi, kita cepat marah, kita cepat meroyan. Wanita cepat meroyan ataupun dia naik, orang kata naik angin. Naik angin. Tambah orang dalam pantang tak boleh meroyan tau. Nanti bahaya pada ibu yang dalam pantang tu, yang akan jadi kacau. Okey. Angin asma, angin mana selalunya dia akan mengganggu pada saraf kita lah. Kadang-kadang orang angin mana senang stroke, ya. Angin pasang, lelaki angin pasang. Maksudnya angin pasang ni dia punya telur lah, bahagian dia tu. Orang kata apa, angin pasang dia memang dia akan mengganggu. Dia akan, kalau budak-budak tu dia suka menangis tak tentu masa, kadang-kadang kerap menangis sebab angin pasang. So kita kena tahu angin pasang tu berbahaya. Okey, angin sendi pula apa? Okey, angin sendi ni selalu dia mengganggu sendi kita, kebas-kebas, sakit pinggang. Contohnya kan menyucuk-nyucuk, kebas-kebas kat tangan ni kata kebas lah. Lepas tu sakit pinggang lah, duduk lama-lama sakit, tidur sakit. Tu angin sendi. Kadang-kadang sakit lutut, sakit kaki, merata-rata. Lutut sakit sangat. Kadang-kadang dekat betis-betis sakit, sendi-sendi sakit. Itu adalah panggil angin sendi. Sebab angin sendi ni sangat mengambil masa kalau nak rawat sebenarnya. Sebab apa? Angin sendi sebab peringkat awal, daripada muda tu dia dah kerja kuat. Bila dah umur meningkat, barulah masalah tu akan datang ataupun menyerang dia. Okey. So itu sebahagiannya kita beritahu. So macam mana kita nak tahu yang kita ni masalah air pula? Okey, kalau kita nak tahu kita ni ada masalah air, itu paling penting. Air ni kalau kurang, nanti oksigen tak cukup sampai ke otak. Bila air kurang, oksigen tak sampai ke otak, kita cepat pening, kita cepat letih, kita cepat lesu, kita rasa sesak nafas, macam pedih je. Kalau orang masalah air.
Bila air tak cukup dalam badan, nanti dia akan mengganggu ginjal kita, ganggu proses pengeluaran air kencing, masalah pada pembuang air besar kita tak lancar, sembelit, kita rasa macam susah nak buang air besar. Bila kita buang macam najis kita berketul-ketul tak lancar, maksudnya ketul-ketul macam tik kambing, itu disebabkan masalah air. Dan masalah air ni juga, kalau kita tak cukup, kita akan rasa badan kita ni lesu. Lesu sebab sebenarnya kita ni patut minum air mengikut berat, bukan ikut suka hati. Kena ikut berat kita. Berapa berat kita, itulah kita kena minum. So Kak Izzah nak beritahu hari ni, orang yang ada masalah air kena topak dan mengikut berat. Contohnya berat kita hari ni, katalah kita timbang hari ni 25 kg. Kalau berat kita 25 kg, kita kena minum air 1 liter. Air 1 liter. Kalau kita berat kita 50 kg, kita kena minum air 2 liter. Macam tu lah caranya. Kalau kalau berat kita 75 kg, kita kena minum air berapa? 3 liter. Jadi sukatan air tu kena betul, kena cukup. Barulah badan kita perjalanan air lancar, darah kita lancar, pembuangan kita lancar, toksin dalam badan kita buang dengan lancar, dan kita rasa bertenaga. Sebab air cukup kan. Kalau air tak cukup, dia memberi bahaya pada kita. Nanti bila dia memberi bahaya pada kita, banyak organ-organ kita akan ada masalah. Terutama sekali masalah buah pinggang. Jadi kita bila ada masalah buah pinggang, lagilah rumit. Kita nak menjaga dia, nak rawat dia kan. Jadi apa Kak Izzah nak beritahu, air kena cukup. Okey, macam mana kita nak tahu kita punya masalah air dalam dekat badan kita? Okey, kita boleh tengok tapak tangan kita ni. Kalau kita tengok, dia macam ada garisan-garisan dekat sini. Okey, kat sini ada garisan, kat sini ada garisan, kat sini. Kak Izzah tak boleh nak tunjuk bayang macam mana, sebab apa? Selalu kalau orang datang, Kak Izzah tunjuk, inilah masalah air. Kak Izzah tunjuk dia macam tu. So jadi kita kena tahu, anda sendiri pun tahu anda cukup air tak. Kalau anda rasa macam hari ni baru minum 3 gelas, memang tak cukup lah air. Sebab kita kena ambil ikut berat kita. Kalau 5 kg, ambil lah air 2 liter. So kita buat sukatan siap-siap, letak atas meja. Okey. Apa lagi kita nak cek? Okey, kalau kita nak cek masalah saraf kita. Saraf kita ni kita boleh cek. Kalau kita selalu sakit pinggang, sakit saraf, tangan kita ni akan macam berlopak sikit tau. Dia akan berlopak sikit. Itu tandanya kita ada masalah saraf. Macam mana nak rawat masalah saraf ni? Okey, masalah masalah saraf ni sebenarnya simptom-simptom yang kita nak tahu senang saja. Kita kerap sakit belikat. Tahu tak suka belikat? Suka sakit belikat belakang. Okey, masalah tulang belakang. Kita suka kebas, kita suka lenguh. Lepas tu badan untuk lelaki lemah tenaga batin dia. Untuk lelaki lah. Kalau wanita lebih kepada masalah rahim lah. Kalau kita ada masalah saraf, dia akan ganggu masalah rahim wanita. Kalau lelaki, dia akan melemahkan tenaga lelaki. Jadi kita kena tahu juga, kadang-kadang tenaga tu mempengaruhi masalah kita alami. Contohnya masalah saraf kita. Jadi sakit belikat tu salah satu simptom masalah saraf kita. Tulang belakang pun masalah simptom saraf kita. Lenguh-lenguh, kebas-kebas tu pun ia juga ya. Jadi jika kita dah tahu benda-benda macam tu, okey, kita kena rawat lah kan. Jangan biarkan. Puncanya apa? Puncanya kemungkinan kita terlalu stres. Dan juga saraf ni melibatkan imuniti badan kita. Sistem imuniti badan kita rendah. Dan juga kemungkinan kita pernah kemalangan ataupun operation. Dia akan mengganggu masalah saraf kita. Jadi benda-benda tu kalau kita selalu stres, dia akan ganggu masalah saraf juga. Imuniti kita rendah disebabkan kita ambil nutrisi yang tak cukup. Okey. Dan ketiga, disebabkan kita pernah kemalangan ataupun operation. Itu dia akan mengganggu saraf. Okey. Boleh faham kot Kak Izzah rasanya. Itu sedikit apa orang kata informasi yang Kak Izzah nak beritahu. Okey. Untuk
untuk last sekali kita nak bercara macam mana kita nak tengok toksik dalam badan kita. Toksik. Okey, toksik ni sangat bahaya, sangat mengganggu dan kesannya sangat tak bagus kalau kita banyak toksik. Macam mana kita nak tengok toksin dalam badan kita ni? Okey, pertama sekali toksin ni macam nak cakap kalau Kak Izzah boleh tunjuk, toksin ni dia hitam-hitam tau. Dan garisan-garisan hitam-hitam dekat urat-urat kita ni, lepas tu dekat belakang ni dia hitam. Dia hitam macam gelap lah, bukanlah hitam ni, dia gelap. Urat gelap-gelap tu dia selalunya akan nampak dekat bahagian sini, bahagian sini, bahagian sini, bahagian sini, sini dan tapak tangan kita. Tapak tangan kita boleh nampak urat-urat kita nampak hitam dan macam gelap. Macam tu, itu menandakan toksin tinggi. Jadi toksin tu disebabkan mungkin kita dulu makan suka-suka makan macam-macam kita makan. Jadi dia mengganggu kita. Okey. Simptom toksin ni pula kita akan jadi mengantuk, sangat letih, sangat lesu, sangat malas sangat. Lepas tu badan kita gatal sangat. Maksudnya macam bila kita salah makan sikit, alergik, dia jadi gatal-gatal. Itu dia punya cerita. Kadang-kadang orang Allah makan udang, sotong kan. Jadi alahan berlaku cepat. Sebab apa? Toksin banyak dalam badan kita. Toksin tu kita senang nak faham macam racun lah. Dalam badan kita racun. Okay? Jadi puncanya disebabkan apa? Pemakanan kita, persekitaran kita, bahan kimia, untuk ubatan yang ada bahan kimia, dan masalah usus. Usus sebab apa? Masalah sembelit yang tadi kita cakap. Buang air besar tak lancar, air kurang. Jadi dia akan mengganggu semua tu. Jadi kalau makan banyak bahan kimia, dia boleh toksin akan banyak dalam badan kita, dia akan mengganggu buah pinggang kita kan. Jadi dia akan mengganggu masalah usus. So masalah usus ni disebabkan tadi kita makan benda-benda yang sedap. Jadi macam mana kita nak buat pembersihan usus? Kita kena makan apa? Contohnya kita kena buat detox selalu. Maksud detox lah selalu, bagi bersih, bagi buang air besar lancar, jangan jadi ada sembelit, jangan najis kita tu keras, susah nak buang, kadang-kadang sampai jadi puasir. Itu bahaya. Jadi kita kena tahu rawatan dia banyak sebenarnya. Kita boleh ambil produk-produk organik, contohnya juga tin, minyak zaitun, delima. Itu boleh membantu bagi usus. Madu pun boleh, sebab madu adalah bagus untuk usus. Jadi selain daripada tu kita boleh buat bekam. Tapi sekarang ni mungkin tak boleh buat bekam sebab masa tak sesuai zaman sekarang, COVID. Jadi kita tak boleh buat bekam lah. So kita cadangkan kita ambil produk-produk organik seperti apa? Minyak zaitun, delima, cuka tin. Benda-benda macam tu boleh untuk kita nak mencucikan masalah usus yang sembelit tu, masalah puasir tu, masalah buang air besar tak lawas. Cara dia macam tu ya. Bila dah habis COVID nanti, kita galakkan buatlah bekam 3 bulan sekali. 3 bulan sekali pun okey. Ada orang nak buat sebulan sekali pun okey lah. Tapi takkan sebulan sekali nak buat kan. At least kita buat 3 bulan sekali. Okey. So macam kita cakap tadi, toksin tu. Okey, toksin ni macam mana dia akan mengganggu pada hati kita tau. Dia akan mengganggu pada hati kita. Jadi kita kena jaga. Kalau toksin terlalu tinggi, akan membahayakan. So macam Kak Izzah cakap tadi, kalau ada tunjuk toksin ni, dia kalau kita boleh nampak, dia dekat sini gelap kat sini. Apa tu tapak tangan kita gelap, atau garisan-garisan di buku jari, atau di garisan di tapak tangan kita. Dia macam tu lah. Tapak tangan kita dan buku jari kita gelap. Kak Izzah tak boleh nak tunjuk, tak boleh sebab dia
Kak Izzah punya gambar tu tak ingat lah kat mana Kak Izzah letak. Tapi kita boleh tengok kat sini dan belakang-belakang kita punya jari ya. Okey. Okey, kalau kita banyak toksin pada tahap yang kronik, kita boleh jadi migraine. Migraine yang teruk sangat. Apa lagi? Kita selalu makan painkiller, dia boleh jadi kita kronik. Asyik makan painkiller, maksudnya sakit makan painkiller. Itu sangat membahaya. Dia boleh menjadi kita toksik atau kronik lah. Boleh jadi kronik nanti dia banyak dia akan mengganggu. Lepas tu dia akan melemahkan imuniti kita. Kalau toksin banyak dia boleh melemahkan imuniti kita dan mudah terdedah kepada penyakit. Itu yang kita takut. Jadi kita kena kuatkan imuniti kita. Okey, keadaan yang banyak toksik tu yang Kak Ijah cakap tadi, bila terlalu banyak dia akan mengganggu organ kita akan kian melemah, akan menjadi lemah lah kalau kita banyak toksin. Sebab toksin ni dia akan mengganggu hati, ginjal, usus, limpa, jantung dan paru-paru. Jadi bila organ ni bila dah terlalu tinggi dia akan mengganggu 6 organ ni, kita akan jadi lebih teruk, kita akan lebih bermasalah. Sebab apa? Dia akan melemahkan organ-organ kita yang Kak Ijah cakap ni. Organ kita tu seperti apa? Hati kita. Bila kacau hati kita akan jadi masalah. Ginjal, nanti bila dia ganggu pada ginjal kita akan jadi masalah ginjal. Kita takut nanti kena dialisis. Lepas tu masalah usus, takut jadi kanser usus, limpa, jantung, paru-paru. Banyaklah dia akan mengganggu dan mengganggu organ-organ yang kita ada tu ya. Jadi kita kena jaga dan kena kawal, ataupun kita kena hindarkan dan kena rawat. Okey. Itu yang sebahagian yang Kak Izzah nak share. So hanya setakat itu saja untuk hari ini. Jika ada tak faham boleh tanya Kak Izzah. Okey, macam ni kita nak rawat pula. Okey, bagi kita yang nak rawat cara organik, ada banyak caranya. Okey, tapi ada orang nak ambil organik, cara perubatan organik, ada orang cara nak ambil homeopati, dan ada cara nak ambil ubat hospital, itu terpulang. Tapi apa yang Kak Izzah nak beritahukan, kita tak boleh makan ubat kimia yang terlalu banyak dalam badan kita, dia akan mendatangkan toksin. Jadi sebaik-baiknya kita ambil produk yang tidak mendatang kemudaratan pada badan kita. Jadi bila kita ambil produk yang organik, asli dan natural, dia tak mengganggu pada organ dalaman kita. Seperti yang organik natural alami ialah seperti minyak zaitun, delima, cukatin, minyak habatus sauda, madu, dan juga biofiber. Biofiber ni buat daripada buah-buahan, ataupun kolonis pun buat daripada buah-buahan. Okey. Jadi benda-benda yang kita cakap ni, makanan-makanan yang kita cakap ni, dia tidak mendatangkan kesan sampingan pada badan, tidak mendatangkan bahaya pada badan. Jadi elok kita ambil produk yang tak mendatangkan bahaya. Jadi badan kita akan sentiasa sihat. Bila kita ambil produk yang organik, asli dan natural ni, sebenarnya fungsi dia nak merawat sel kita, dia nak merawat tisu kita, dia nak merawat organ kita secara semula jadi. Jadi apabila dia merawat secara semula jadi, badan kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dia macam bagi macam orang kata luka tu, dia bagi kesembuhan. Macam tu cara dia akan baiki sel tu, dia rawat bagi sembuh, sel tu dia repair bagi elok, apa tak cukup nutrisi tu dia baiki, dia bagi macam tu cara dia. So jadi itulah pentingnya pemakanan yang sihat. Dan makanan harian kita kena jaga. Okey, kita pastikan kita ambil cukup nutrisi setiap hari dengan sumber-sumber yang asli. Okey, makanlah sayur-sayuran yang lebih, sayur-sayuran subur yang inilah yang hijau. Okey, makanlah buah-buahan, makan ikan selalu. Itu lebih bagus. Nak makan ayam daging boleh, tapi jangan kerak. Yang kerak tak boleh. Contohnya ayam yang berat cucuk, dia banyak hormon, dia akan mengganggu kita juga. Jadi kita lebih ke makan ikan, sebab ikan dia protein dia bagus, sihat. Protein ayam
dia kalau yang dia cucuk tu tak bagus, kurang bagus sebab dia pun cucuk kan, hormon kan. Jadi dia dah ambilkan hormon daripada luar masuk ke ayam tu dan kita makan ayam tu. Dia tak bagus lah. Okey. Jika ada apa-apa boleh dia tanya WhatsApp ataupun WhatsApp lah Kak Izzah lah, lagi senang. Kak Izzah boleh bantu insya-Allah. Kalau Kak Izzah tak sibuk, Kak Izzah bantu. Kalau Kak Izzah sibuk, Kak Izzah ambil masa sikit kan. Jika anda nak bertanya, boleh ke nombor 019 464 0167. Okey. Setakat ini dahulu untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang Kak bagi info ni dia memberi manfaat untuk semua. Mudah-mudahan sedikit info ni akan membantu anda di sana. Jaga diri kita, jauhkan kita daripada COVID. Jaga kesihatan dan bagi sihat. Okey. Yang baik tu semua datang daripada Allah SWT. Yang tak baik tu datang daripada kesilapan Kak Izzah sendiri. Mohon maaf sekiranya ada yang tersasul, terlebih cakap, tak sengaja. Okey, Kak Izzah mohon maaf. Sakit itu saja untuk hari ini. Semoga insya-Allah Allah pemudahkan besok dan Kak Izzah share lagi penyakit akibat keracunan. Okey, insya-Allah ya, insya-Allah Kak Izzah akan cuba share akibat keracunan. Apa akibat-akibat? Okey, insya-Allah. Jumpa lagi besok. Okey, assalamualaikum.